Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa untuk cikgu akan teruskan kepada struktur kawalan ulangan for. Okey, for loop ya. Tadi dah while, kita akan for loop. Okey, kita akan pergi terus. Sebelum kita pergi pada coding, kita akan tengok dulu range. Kita akan tengok dulu range. For ni kita akan guna dalam range, in range. So kita akan tengok dulu range. Okey, range terbahagi kepada 3, iaitu range henti, range mula dan henti, range mula, henti, langkau. Maksudnya dekat sini dia ada dalam ni nombor lah, contohnya range henti 6. Okey, henti 6. So maknanya dia akan berhenti sebelum nombor 6. Nanti cikgu akan bagi detail nanti. Kalau range mula dan henti, katakan sini 3, dia berhenti di nombor 7. So maknanya dia mula dengan 3 dan dia berakhir di nombor 6 sebelum nombor 7. Okey, sama juga dengan henti ni. Dia berhenti di nombor ni range 6 kan, dia berhenti di nombor 5. Kalau range mula, henti, langkau, dia mula katakan 2, henti di nombor 10, langkau berapa kali? Langkau 2 kali. So yang ni dia mula nombor 2, lepas tu dia berhenti di nombor sebelum 10 dan dilangkau sebanyak 2 kali. Okey, nanti kita akan tunjuk secara detail. Cakap sini sudah. Okey, jangan risau. Okey, ni dia punya sinteks dia. Yang ni kamu kena ingat. Mula-mula for, lepas tu I. I ni tak kisah. I ni adalah pemberubah yang kita masukkan. I ke X ke A ke B ke apa-apa, nama ke. Okey, for I, in range ni wajib. In range ni memang kena ada. In range ni ada. Lepas tu dalam kurungan ni apa yang kita nak bilangan dia, contohnya 5 ke 6 ke 7 ke, ikut di sini, ataupun 5,6 ke 7 ke, tak kisah. Lepas tu penyataan. Okey, tu boleh faham untuk sinteks untuk for. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, range henti. Okey, range henti cikgu bagi tahu tadi, dia adalah integer yang berakhir, lah. Okey, jadi contohnya dan juga dia mula, first kali kita kira mesti mula dengan kosong dulu. Sifar ni kosong lah, dan berakhir sebelum. Okey, macam tadi cikgu sebut kan. Contohnya kita buat range 5. Okey, range 5 dia mula dengan kosong. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi ni 5. So dia berhenti sebelum nombor 5. So jadi 4 lah kan. So bilangan dia adalah looping sebanyak 4 kali. Silap ni. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Okey, dia akan berulang sebanyak 5 kali. Okey, yang ni faham Maksudnya range henti ni dia henti. Ingat, kalau henti tu dia sebelum, bukan berhenti pada nombor 5. Dia berhenti sebelum nombor dia. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ni contoh dia, coding dia. Kalau for I ni tak kisahlah, dia punya pemberubah in range 5. So ini katakan ini dalam Python lah. So dia suruh paparkan I yang kita panggil, kita isytiharkan ni. So dia akan keluar macam ni lah, 0, 1, 2, 3, 4. Okey, so kita akan pergi pada range yang kedua. Okey, range kedua mula henti. Okey, range kedua mula henti. Okey, sama juga macam tadi, first kali mula tu kita letak, katakan range tu 3. So dia akan mula nombor 3, kemudian dia berhenti sebelum. Henti tu adalah sebelum nombor, macam yang tadi lah, yang pertama henti tu kan sebelum nombor yang diberi. Okey, contoh dia range 3, 7. Okey, mula dengan 3. Okey, mula dengan 3, lepas tu dia jalan lah 4, 5, 6. So 6 sebab apa? Sebab sebelum 7 dia akan berhenti. Okey, dia akan berhenti sebelum nombor 7. So kalau kata range dia 3, 8, dia akan mula dengan 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja. Okey, maknanya sebelum nombor 8. Boleh faham Okey, kita seterusnya kita akan pergi tengok output dia. Coding dia. For I in range 3, 7.
So dia akan paparkan balik I ni 3, 4, 5, 6 sebelum nombor 7. Okey, seterusnya untuk range mula, henti, langkau. Okey, mula, henti, langkau. Sama juga, cuma beza dia tambah langkau. Okey, jadi mula dia punya permulaan integer, lepas tu henti sebelum, langkau perbezaan 2 digit bersebelahan. Okey, maksud dia apa? Contohnya kalau range 3, 10, 2. Okey, jadi dia mula dengan nombor 3, dia berakhir sebelum nombor 10 dan dia langkau sebanyak 2 kali. Contoh dia, kalau kata dia mula dengan 3. Okey, 3. Lepas tu dia langkau 2. Maksudnya tambah dengan 2 lah. 3 tambah 2, 5. Okey, 5. 5 tambah lagi 2, 7. 7 tambah lagi 2, 9. Okey, lepas tu berhenti sebelum nombor 10 kan. So jadi dia tak nak lah nombor 10 ni, so dia dah sampai 9 je. Okey, jadi faham kat situ. So dia ulang berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ulangan 4 kali. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok Tony terus. Maksudnya kita terus kepada coding. Sebelum coding, kita tengok dulu. Sekejap cikgu tunjuk. Kita tengok dulu situasi yang diberi. Okey, for. Macam mana? Okey, situasi untuk for macam mana? Laila dikehendaki membina kod atau cara jadual sifir. Okey, sekarang ni dia nak buat kod atau cara jadual. Kita ambil warna ni sikit lah. Okey, jadual sifir. Okey, jadual sifir. Jadual sifir yang mana pengguna hanya memasukkan nombor sifir berapa. Okey, pengguna yang masukkan ni input lah. Pengguna masukkan nombor sifir berapa yang pengguna nak, katakan 5, dia letaklah 5, dia tekanlah 5. Kemudian setelah pengguna masukkan nombor tu, jadual sifir akan terpapar. Okey, macam mana nak buat dia? Maksudnya jadual sifir akan terpapar ni maknanya kita buat untuk for lah, range, dalam range, in range. Okey, macam mana cara dia? Okey, first kita tengok dulu Tony. Okey, kita tengok Tony. Okey, yang ni kita buang. Okay, kita tengok range dulu. Okey, yang ni cikgu akan try tunjuk kamu range dulu macam mana. Okey, range ni, okey, ni I maknanya ni kita tak kisah pun kita nak tekan apa. Katakan R lah, R. Lepas tu kita pastikan kita paparkan R jugalah, kita panggil R juga. Okey, for R in range, selagi R in range, yang ni kita ambil dulu. Yang ni kita tak nak. Okey, katakan 7. So maknanya 7, range dalam 7 sahaja. So dia akan papar apa? Terpapar nombor apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya dia akan paparkan output 6 kali. 6 dia punya sampai 6. Tengok. Nampak tak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Okey, jadi dia ikut yang dia berhenti sebelum. Contohnya 5. Ni terpada. Okey, dia akan terpapar 0, 1, 2, 3, 4. Sebelum nombor 5. Okey, sekarang ini adalah range henti. Kalau kita nak buat range mula dan henti. Okey, kita nak mula nombor 3. Kita nak berhenti di nombor 7. Okey, jadi kita mula dengan nombor 3, berhenti di nombor 7. Apa yang keluar? Okey, nampak? 3, 4, 5, 6. Maksudnya dia berhenti sebelum nombor 7. Okey, katakan sekarang ni kita nak mula nombor 6, nak berhenti di nombor 11, lepas tu nak langkau sebanyak 3 kali. Okey, nak langkau sebanyak 3 kali. Okey, nampak? 6, dia langkau tambah 3, 6, 7, 8, 9. 9, lepas tu kalau langkau lagi sekali, 9, 10, 11, 12, dah jadi 12. Tak boleh lebih daripada 11. So dia sampai nombor 9 saja. Okey, dia sampai nombor 9 sahaja. Okey, boleh faham Okey, kita tengok yang tadi untuk jadual tadi. Okey, yang ni yang pre ni tak ada masalah. Yang ni adalah yang ni cikgu saja buat saja tu cara ni. Silap pula. Clear. Okey, yang ni atas ni tak ada apa. Kita terus pada nom. Nom ni apa? Nom ni kita variable, cikgu namakan dia nom, nombor lah. Nombor, lepas tu pengguna yang akan masukkan nombor tu berapa. Katakan nak sifir 5. So pengguna akan masukkan 5. Lepas tu paparkan. Okey, paparkan jadual sifir darab. Ini adalah output dia lah, jadual sifir darab
panggil balik nom. Nom ni hak yang pengguna masukkan. Nom ni hak pengguna masukkan ialah, ialah baru kita buat proses for. For CIFE in range. Yang kita guna range. In range ni bukan 410, silap. Yang ni CIFE maknanya 1 lah. Kita nak buat CIFE, katakan 1 bermula dengan 1 lah. 1 darab 2, 2 darab 2, 3 darab 2 kan. 1 sampai selalunya 12 kan. So kita buat 12. 13 lah, sebab kita nak start, kita nak stop 12. So kita kena buat 13. Betul tak? Lepas tu baru kita akan panggil dia, paparkan CIFE. Ini yang CIFE ni, yang ni lah. CIFE X ni adalah darab lah, cikgu buat dalam string saja sebab nak keluar dekat sini bagi cantik. Nom ni adalah yang pengguna masukkan, katakan CIFE 5 ke. Lepas tu sama dengan ni pun nak bagi cantik. Lepas tu dia panggil, ini adalah formula CIFE yang ni dalam range ni, CIFE darab dengan nom yang pengguna masukkan. Macam mana output dia, kita tengok. Yang ni dia punya, yang ni adalah print paparan dia. Kemudian masukkan jadual CIFE anda. Katakan kita nak CIFE 4. Pengguna nak masukkan CIFE 4. So enter, nampak dia keluar jadual CIFE darab 4. Yang ni adalah di sini ya. Yang ni adalah di sini. Kemudian dia keluar terus. 1, sebab in range cikgu nak mula dengan 1 kan. 1 darab 4. Ni ya, yang ni dia keluar, yang ni 1, yang ni darab ni. Lepas tu nom ni adalah yang pengguna masukkan, 1 darab 4. Lepas tu range kedua, 2 darab 4 sampailah 12. Dia stop dekat 12 sebab 13 ni maksudnya dia stop sebelum 13. Boleh faham? Contohnya kalau kata kita tak nak sekejap kita padam yang ni. Boleh nampak kan? Padam yang ni, katakan kita nak CIFE mula daripada 1 sampai CIFE 14. So dia akan berhenti ke 13 kan? So kita enter, kita nak CIFE 8. Dia akan keluar lah, dia akan keluar 1 darab 8 sampailah 13 darab 8. Tadi 12 sebab tadi in range dia sampai 12 saja. Dia berhenti 12. So yang ni dia berhenti 13. Katakan kita tak nak mula dengan 1, kita nak mula dengan 3. Kita nak mula dengan 3, kita nak habis dengan 14. So sama je lah kita, dia akan keluar macam mana. Katakan 2. So macam tu lah. 3 dia start dengan 3 kan, sebab 3 kan, dia start dengan 3 dan berakhir dengan 13. Boleh faham? So cikgu rasa senang je kot. Nanti cikgu akan bagi latihan tugasan supaya kamu dapat buat dan kita gabung sekali nanti. Assalamualaikum.